بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Kita sambung dalam Usul Sunnah Al-Imam Al-Humaidi yang wafat pada tahun 220 Hijrah. Qala Al-Imam Al-Humaidi wal Qur'anu kalamullah sami'tu Sufyan yaqul wal Qur'anu kalamullah wa man qala makhluqun fahuwa mubtadi'un lam nasma' ahadan yaqulu hadha. Berkata Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah, wal Qur'anu kalamullah, dan Al-Quran itu adalah kalam Allah. Sami'tu Sufyan yaqulu, aku mendengar Sufyan berkata. Sufyan kat situ adalah Sufyan ibn Uyainah. Wal Qur'anu kalamullah, dan Al-Quran itu adalah kalam Allah. Wa man qala makhluqun, siapa yang kata Al-Quran itu makhluk, fahuwa mubtadi', maka dia adalah ahli bid'ah. Lam nasma' ahadan yaqulu hadha, kita tidak pernah pun mendengar seorang pun yang berkata demikian. Sebagaimana juga dalam Usul Sunnah Imam Ahmad ibn Hanbal yang lalu, kita juga telah menyebutkan tentang Al-Quran kalam Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman dan beriktikad sifat Allah itu hakikat. Ahli Sunnah beriman dan beriktikad sifat Allah semuanya secara alal haqiqah. Kenapa muncul perkataan alal haqiqah? Hakikatnya, zatnya. Sedangkan kalau nak tengok dalam lebih awal daripada itu ataupun daripada Quran dengan Sunnah, dia tak sebutlah secara hakikat. Kenapa? Kerana orang memahami, salaf memahami Al-Quran itu bila dia menyebutkan tentang Allah Azza wa Jalla, dan Sunnah bila disebutkan tentang sifat Allah, Arab dah faham itu alal haqiqah, bukan majaz. Dalam bahasa Arab kita ada, hatta bahasa Melayu pun ada kiasan majaz, sehingga para ulama ahli Sunnah mengingkari adanya majaz dalam perbahasan sifat Allah Azza wa Jalla. Majaz kiasan. Mana datang majaz tak majaz? Ahlul bid'ah. Sebab ahli bid'ah, ahlul kalam, maka mereka ini mubtadi', ahli bid'ah. Muncul kemudian maka mereka ini konon-kononnya nak menyucikan Allah daripada menyerupai makhluk, maka mereka kata kiasan, majaz. Apa makna majaz? Maksudnya kalau majaz tidak hakikat, habis tu Allah itu majaz ke hakikat? Allah itu majaz ke hakikat? Hakikat tak? Siapa kata Allah itu majaz? Ngarutlah. Maksudnya tak adalah. Apabila Allah Ta'ala itu hakikat, sifat ini apa dia? Sifat adalah suatu yang disifatkan kepada zat tertentu.
Maka kalau kita kata sifat Allah majaz, bermakna kita kata Allah itu juga majaz. Maka ahli sunnah tidak memahami sifat Allah itu majaz. Tidak ada kiasan. Kerana apabila kita lihat lagi salah hatta riwayat-riwayat apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sifat Allah, Nabi ditunjukkan dengan jarinya. Apa maknanya? Hakikatlah. Tinggal lagi kita laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tak sama dengan sesuatu pun dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka dia alal haqiqah. Sebut tentang zat. Allah itu istiwa di atas arash, zatnya. Zatnya. Kenapa ada yang mau tambah zatnya? Kerana ahlul bid'ah mengingkari adanya istiwa. Maka mereka kata itu majaz. Maka daripada awal, ulama awal sampailah ulama kemudian yang terkenal, yang terakhir ataupun yang kemudian Al-Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengkritik puak-puak yang menyatakan majaz. Dan tidak ada dalam Al-Quran dengan Sunnah bila menyebutkan tentang sifat Allah itu majaz. Ya, dalam bahasa juga kita menerima adanya istidlal bahasa. Contoh, tajri bi'ayunina, yang berjalan dengan mata kami. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah atas tangan mereka. Bal yadahu mabsutatan, bahkan dua tangan Allah itu mabsutatan. Kerana Yahudi kata tangan Allah terbelenggu, terikat, kedekut. Maka ahli sunnah melihat ayat ini, satu madlulnya dari sudut sifat Allah. Ya, dia kata yadullahi fawqa aydihim, satu mengisbatkan sifat tangan bagi Allah. Laisa kamitslihi syai', Allah tak sama dengan sesuatu pun. Wa huwas samiul basir. Dalam masa yang sama, difahami dari sudut bahasa bila kita kata yadullahi fawqa aydihim, maka mereka itu dibantu dan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Baru datang madlul bahasa. Bukan itu bahasa secara itu menunjukkan bahawasanya mereka itu mendapat sokongan daripada Allah Azza wa Jalla. Tak tu. Tak. Dari sudut bahasa dipahami begitu dan dalam masa yang sama mengisbatkan tangan bagi Allah. So apabila ahli sunnah kata tentang kalam Allah ni semua alal haqiqah, sebab tu bi sautin wa harfin, sebab tu ahli sunnah kata dengan suara dan huruf. Habis suara dengan huruf macam mana? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Payah benar nak faham. Susah benar dia nak faham. Habis itu macam mana kita nak buat ayat hadis Nabi kata Allah Ta'ala menciptakan Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam seperti gambaran dia. Nak faham macam mana? Inilah dia menyamakan Allah dengan makhluk. Satu, Allah menciptakan Adam ala suratihi. Kan panjangnya itu hasta dan sebagainya. Satu, nak bagi tahu Allah cipta Adam ala suratihi itu mesti apa-apa sifat pun dia jalan dengan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Berikutnya baru dipahami apa makna ala suratihi. Jika Allah Ta'ala mengatakan dia melihat, dia mendengar, dia ada dua tangan, dia ada wajah, begitulah diciptakan Adam. Adam dengan ada wajahnya, ada tangannya, ada kakinya dan sebagainya. Laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengan sesuatu pun. Tinggal lagi nak bagi faham bahawasanya Allah mencipta Adam ala suratihi itu dengan sifat-sifatnya.
dengan sifat-sifat ada wajah, ada tangan, ada kaki, sebagaimana Allah Ta'ala menyifatkan tentang dirinya dengan ada wajah, ada tangan dan sebagainya itu, maka Allah Ta'ala menciptakan Adam begitu juga. Tinggal lagi ahli sunnah berjalan dengan kaedah laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir. Kita dah baca Imam Ahmad, usul sunnah Imam Ahmad. Hari ini kita baca usul sunnah al-Imam al-Humaidi. Ahlul kalam. Ahlul kalam. Ini apa nama? Duduk sibuk. Apa nama? Apa itu jemaah? Sataftariqu ummati ala 73, akan berpecah umatku kepada 73 golongan, kulluhum finnar illa wahidah. Dia pun nak dakwa dia jugalah. Berpecah 73, 72 neraka, satu syurga. Siapa dia? Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Atau al-jamaah. Gitulah al-jamaah. Sejak daripada awal sampai jemaah sekarang ni. Itu bukan pemahaman jemaah. Maksudnya daripada awal majoriti ulama sampailah ke hari ini semuanya berakidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Maka apabila diitlakkan lafaz ahli sunnah itu siapa? Ahli sunnah itu al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Siapa cakap? Siapa cakap? Dia bawa kalam Abdul Qahir Baghdadi, Al-Baghdadi. Yang meninggal berapa? Ahli Asy'ariyah wal Maturidiyah adalah majority. Siapa kata majority? Siapa kata Asy'ariyah Maturidiyah majority? Oh, dakwa. Siapa yang kata ahli Asy'ariyah wal Maturidiyah majority? Siapa kata? Ada orang buat kajian? Maksudnya kalau orang buat pasal penduduk Malaysia ni majority orang Melayu. 60% Melayu, 30% Cina, 20% India, whatever lah. Dia pun buat keluar data tak? Dia buat keluar data lah. Data daripada Jabatan Pendaftaran Negara tu. Maksudnya berapa bilangan orang Melayu yang ada dalam Malaysia ni nak dibanding dengan bangsa yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya nak dakwa majority kena ada numbers lah. Kena ada data lah. So kau boleh dakwa majority orang yang ada atas muka bumi ni berakidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Mana dia? Mana? Siapa yang kata? Siapa yang kata? Lepas tu dakwa macam tu aja tak? Ada dia bawa kalam ulama-ulama kurun pertama. Haram. Ada dia bawa kalam ulama kurun kedua. Lagi haram. Kurun ketiga dan berikut. Itu Imam Abu Hasan Asy'ari itu kurun berapa? Dia tanya kita balik. Ya, Abu Hasan Asy'ari meninggal 300 Hijrah tak? Maka dia kurun keempat. Ya, kurun keempat. Nanti dulu. Jangan langkau kurun. Carilah kurun ketiga siapa yang cakap. Kurun kedua siapa yang cakap? Kurun pertama siapa yang cakap macam kau cakap? Haram lah, tak ada lah. Memang tak ada lah. Zero, telur kata orang Melayu. Telur. Maksudnya tak ada siapa. Bawa kalau dikata iza utliqa, apabila disebut secara itlaknya ahli sunnah wal itu merujuk kepada Asy'ariyah. Tahun berapa Al-Baghdadi tu? Mana dia kalam ulama kurun 1, kurun 2, kurun 3. Dia pun kata Al-Imam As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti dia kata. Al-Imam As-Suyuti akidah Asy'ariyah lah. Al-Imam As-Suyuti menyenaraikan mujaddid. Ya. Menyenarai mujaddid. So dia kata mujaddid kurun pertama adalah Umar Abdul Aziz. Yang kedua adalah Al-Imam Syafi'i. Yang ketiga Abul Hasan Asy'ari. Okeylah, no problem. Lepas tu dia sebutlah berikut Al-Baqilani dan sebagainya. Dia kata semuanya akidah Asy'ariyah. Nanti dulu. Sabarlah.
Tadi yang kata siapa tadi Mujadid pertama? Apa nama Umar Abdul Aziz. Siapa dia Mujadid kurang dua? Asy-Syafi'i. Siapa yang berikutnya? Abu Hasan Asy'ari. Tiba-tiba semua akidah Asy'ariyah. Macam mana hak yang datang awal tiba-tiba semua akidah Asy'ariyah? Asy'ariyah Abu Hasan Asy'ari, hak hang pun bagi tahu Mujadid yang ketiga. Apa yang Mujadid pertama kedua? Akidah Asy'ariyah. Abu Hasan Asy'ari. Mana dia kalam al-Imam Syafi'i yang sama macam akidah Asy'ariyah. Cuba bawa main tengok. Nanti habis kita baca pula As-Sunnah Al-Muzani pula. Syafi'i. Anak murid Imam Syafi'i. Nanti habis lagi Al-Muzani, buka pula As-Sunnah. Apa lagi? Al-Khalal. As-Sajzi. So bila pok-pok yang hampa duk kata Wahabi ni, so kita baca kitab hak ulama awal sebelum hak yang bawah-bawah. Yang jadi masalah, orang kita tak pernah tengok pun kitab akidah ulama-ulama sebelum Abul Hasan Al-Asy'ari. Nanti dulu, Abu Hasan Asy'ari pun dia tak tengok kitab dia. Abul Hasan Asy'ari tu, okey, dia kata Abul Hasan Asy'ari. Abul Hasan Asy'ari ada kitab dia, itu Maqalah Islamin, Al-Ibana, Risalatun ila Ahli Saghar. Semua hak yang disebut dalam 3 kitab ni, itu kitab-kitab akhir dia, semuanya sama dengan akidah Ahmad ibn Hanbal dan Ahlul Hadis. Tiba-tiba ni kita Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari dah tobat dah. Dah tobat daripada akidah yang korang pegang tu. Yang berikutnya. Kenapa tak kata ini akidah Baqillani? Yang menjadi masalah Al-Juwaini, yang bawah-bawah itu yang telah bawa something yang berbeza daripada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka kita menuntut kepada mereka bawa mai kalam. Nanti dulu sebelum kita ambil hak Abu Hasan Asy'ari dan ke bawah, kita ambil dulu hak awal. Apabila disebut Al-Jama'ah, Al-Jama'ah, atau bila kita membincangkan persoalan usul fiqah bab ijma'. Bab ijma' ni start bila? Ijma' mana yang kita nak tengok dulu? Kalau tak ijma' para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila bab ijma' saja, mana pula datang tiba-tiba ijma' kemudian, ijma' sebelum kamu tak tengok. Maka bab ijma' Al-Quran, Sunnah, ijma' qiyas. Maka ijma' hak yang paling utama sekali adalah ijma' kurun awal lah. Dan ijma' sahabat Nabi itu yang awal lagi. At-tabi'in, ijma' tabi'ut tabi'in. Masalahnya hak al-majority, al-jama'ah pada kurun sahabat itu, seorang apa pun dia tak bawa dalil. Kalam. Tak payah lagi, tak payah Quran Sunnah, tak payah. Sebab Quran Sunnah hampa ikut tafsir hampa. Dah bawa ayat Quran, bawa Sunnah, kita bawa kalam sahabat dulu. So aku bawa kalam sahabat, engkau bawa kalam sahabat dulu. Kalau tak ada, tak payah tengok yang berikutnya. Faham? Maksudnya kalau ada kalam sahabat pun dia tak mampu nak bawa, yang mengatakan Al-Quran makhluk ataupun Allah bercakap tapi tanpa suara dan tanpa huruf. Allah bercakap kalamun nafsi, itu kalam dalam, cakap dalam hati, kata orang. Mana dia sahabat Nabi yang cakap macam ni? Itu yang sepatutnya tak? Lepas dah sahabat Nabi, okey, berikutnya ulama kurun kedua. Berikutnya ulama kurun ketiga. Okey, bawa Abu Hasan Asy'ari cukup. Aku nak Abul Hasan Asy'ari dulu. So bawa kalam Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang macam korang dakwa. Dan mereka pun tahu bahawasanya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari telah bertaubat daripada akidah Mu'tazilah. Dia orang tahu. Tinggal lagi mereka tak mau terima akidah fasa kedua.
mereka tak mau terima, iaitu akidah kullabiyah, yang mana Abu Hasan Asy'ari ikut pada fasa keduanya. Yang itu dia tak mau ikut. Okeylah, tak mau ikut tak apa. Kamu yakin tak Al-Imam Abu Hasan Asy'ari menyebut bahawasanya dia mengikut akidah Imam Ahmad ibn Hanbal? Dia kata dia ikut akidah Imam Ahmad ibn Hanbal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala putihkan wajahnya, cerahkan wajahnya, kata Abu Hasan Asy'ari. Dan dia bertaubat daripada akidah hak lama-lama itu dan mengikut akidah Imam Ahmad ibn Hanbal. Buka usul sunnah Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan Imam Ahmad ibn Hanbal ditangkap dan dipenjara kerana mengatakan Al-Quran kalamullah. Hak puan-puan ni ghair makhluk. Itu Jahmiyah, Mu'tazilah, diikut oleh Asy'ariyah, Kullabiyah. Maka mereka ini lawan Mu'tazilah. Ibn Kullab lawan Mu'tazilah, betul. Tapi walaupun dia lawan Mu'tazilah, tu satu hal baguslah. Tapi ada benda-benda yang diambil daripada falsafah itu, maka dimasuk dengan dia punya ilmu dia tu lah, ataupun perbahasan ilmu dia. Maka hak tu yang berikutnya, maka datanglah terkenal dengan akidah Asy'ariyah itu ada Al-Quran itu Allah bercakap, Allah bersifat dengan sifat kalam, tapi bukan kalam hak yang dipahami oleh salaf, kalam nafsi. So dia antara tengah-tengah antara ahli sunnah yang mengisbatkan Allah bercakap-cakap bisautin wa harfin, dengan huruf dan suara. Tak boleh. Dengan Mu'tazilah, Jahmiyah yang menafikan Allah bercakap-cakap. Maksudnya Allah bisu. Itu bahasa kasarnya. Allah tak bercakap-cakap. Maksudnya bisulah. Ahli sunnah kata bercakap-cakap. Bisautin wa harfin, dengan saut, dengan huruf. Laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir. Tapi tak sama dengan apa-apa pun. Dia duduk tengah-tengah. Dia duduk tengah-tengah antara nafi dan isbat. Maka dia menafikan, dia tak maulah nanti Mu'tazilah dah, Jahmiyah. Dia nak isbat, nanti terpengaruh dengan fiqrah tashbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Maka buat tengah-tengah. Kalam nafsi. Cakap, ya Allah bercakap-cakap, tapi cakap dalam hati. Kalau kita kata cakap dalam hati, adakah itu sifat sempurna ke sifat aib? Aib lah. Orang bisu cakap macam mana? Orang bisu cakap dalam hati tak? Semua orang bercakap ke dia, bisu ke dia, boleh cakap dalam hati. Tapi orang bisu dah tentu cakap dalam hati kan? Mana boleh dia cakap sebab dia bisu? Maka kalau kita kata cakap dalam hati, dari satu sudut, takkah menyamakan Allah dengan makhluk juga? Tak larilah, tak boleh lari daripada had fitnah yang diorang cuba untuk lepaskan diri daripadanya. Tak boleh keluar, tak jumpa jalan keluar. Maka sebab itu ahli sunnah akidahnya selamat. Akidahnya selamat. Mereka datang ahli bid'ah sebagainya, oh mereka tafwid. Ini satu lagi, tafwid. Tafwid maksudnya menyerahkan semua, seperti Al-Maturidiyah. Tafwid. Tafwid apa? Tafwid kaifiyat dan tafwid makna. So bila tafwid kaifiyat dan tafwid makna, kita tak tahu apa-apa. Wallahu a'lam. Tu jawapan dia. Adakah Allah bersifat dengan sifat kalam? Wallahu a'lam. Tak tahu. Tafwid, kita serahkan semua ni kepada Allah. Bila kita kata menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla, apa maknanya? Maknanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu tut atas arasy. Apa dia? Tut. Apa dia? Blank. Blank. Tak tahu. Sebab tak tahu.
Maka Nabi menyampaikan sesuatu yang dia tak tahu. Nabi menyampaikan suatu ayat Quran yang dia pun tak tahu apa maknanya. Agak-agak, adakah itu Al-Quran? Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang mubin, yang jelas. Bahasa Arab yang jelas. Apa makna bahasa Arab yang jelas? Arab faham. Arab faham. Apa makna Arab faham? Fahamlah. Ada makna lah maksudnya. Ada makna. Sebab faham. Kalau tak ada makna, tak fahamlah. Bila tak faham, tidakkah menimbulkan soalan berikutnya? Apa dia? Sebab tak faham kan? Bila faham, perlu tak ada soalan berikutnya? Tak. Sebab dah faham dah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah istiwa atas arasy. Faham? Nak tanya apa lagi? Tak faham. Kan? Nak tanya apa lagi? Tak faham. Sebab fahamlah tak tanya. Kalau tak faham, kau tanyalah. Masalah kita bertanya, faham tak? Faham itu. Faham sebab tak ada soalan. Bila tak faham, dan dia tanya. Bila timbulnya ahli bid'ah banyak, umat yang berikutnya tak fahamlah. Apa di tangan Allah? Tak faham Itu bahasa Arab yang jelas. Bahasa Arab. Itulah yang disebut oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Maqalat Islamin. Dan itulah disebut dia dalam kitab Risalatun ila Ahli Saghar. Ijma' kata dia. Abul Hasan Al-Asy'ari kata ijma' Allah itu di atas arasy. Dan bukanlah istawa itu istaula, menguasai, kata Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. So itu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kurun keempat. Kalau betul nak ikut kepada Abu Hasan Al-Asy'ari tu, ikutlah akidah dia dalam kitab Maqalat Islamin. Ikutlah dalam kitab dia, ada semua depan mata kita. Itu Wahabi dah tukar. Wahabi tukar pula. Wahabi tukar. Okey, tak apalah, kita ambil yang tak Wahabi tukar. Okey, tak nak Abu Hasan Al-Asy'ari. Ambil imam-imam sebelum Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu kelemahan kita dekat Malaysia. Kelemahan kita dekat Malaysia, kita tak baca kitab ulama-ulama awal yang tulis tentang masalah akidah. Kebelakangan ni je sahabat-sahabat kita terjemah usul sunnah, usul syarah sunnah Al-Barbahari. So itu oleh kerana dah ada kawan-kawan kita terjemah, kalau kita tak baca susah jugalah. So kena bacalah. Kena baca. Bila kita baca, akan datang keyakinan bahawa itulah akidah salaf dan tidak tafwid. Akidah salaf mentafwidkan kaifiyat, macam Imam Malik sebut al-istiwa ma'qul, mafhum, faham dah istiwa, wal kaif ghair ma'qul. Bagaimana ghair ma'qul, memang tak masuk akal lah. Nak tanya macam mana sifat tu tak masuk akal lah, tak boleh. Kenapa? Tak perlu, sebab Allah tak terangkan macam mana sifat itu. Dan kalau Allah tak terangkan pun macam mana sifat itu, ahli sunnah faham dah. Itu laisa kamislihi syai'. Allah tak sama dengan sesuatu pun. Apa saja yang terlintas dalam otak kita ni, itu bukan Allah. Dah selesai. Habis. Maka Allah tak sama dengan sesuatu pun. Kurang yang menuduh orang kata pok-pok ni menyamakan Allah makhluk. Kurang kata. Kan? So, Imam Al-Humaidi guru kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, wal Qur'anu kalamullah. Al-Quran kalamullah. Berikutnya macam kita dah sebut dalam usul sunnah Imam Ahmad. Makhluk, ghair makhluk, semua tu kalam itu juga tak disebut oleh salaf. Maksudnya sebelum tak ada. Mereka hanya sebut Al-Quran kalamullah, full stop. Habis? Faham dah? Datang ahli bid'ah. So bila ahli bid'ah menimbulkan macam-macam syubuhat, maka datanglah makulah itu. Maka kalamullah ghair makhluk. Sebab sebagai nak menolak kepada ahli bid'ah. Ghair makhluk. Tidak makhluk. Datang lagi ahli bid'ah lain. Kalami
perkataan lafzi bil Qur'ani makhluk. Lapas yang aku baca Quran itu makhluk. Yang aku tulis itu makhluk ni. Tangan ni makhluk. Tangan aku kan. Ambil pen makhluk. Tulis makhluk. Sehingga ke tahap tu. Sehingga ulama ahli sunnah juga kena cakap pula macam tu. Maka dia kena cakap pula. Maka kalau yang dikatakan lafaz yang dia sebut ataupun daripada dia itu, iya, makhluk lah. Tapi yang dia baca itu kalam Allah. Dah selesai. Yang dia tulis dengan tangan dia tu, dengan pen, dengan kertas tu, makhluk. Tapi yang dia tulis itu kalam Allah. Full stop. Sebab apa datang benda-benda ni semua? Sebab puak-puak ahlu bid'ah kacau. Alal haqiqah terpaksa sebut. Sebab ahli bid'ah kata dak. Maka bila dia kata dak, ini majaz saja. Sedangkan bahasa pun tak menyokong ahli bid'ah. Bahasa Arab pun tak menyokong ahli bid'ah. Bahasa Arab kaedahnya semua al-aslu alal haqiqah. Datang ahli bid'ah, ni puak-puak ni yang mengatakan bahawasanya alal haqiqah ni, tengok dia menyamakan Allah dengan makhluk. Dah. Alal haqiqah, hakikatnya. Ya. Allah kata dia bersifat itu. Ya, hakikatnya. Kenapa hakikat? Sebab Allah itu hakikat dah. Allah itu hakikat. Allah itu zat. Maka bagaimana pula kau kata Allah itu hakikat, tiba-tiba sifatnya majaz? Maka dia tak ada sifat. Tak ada sifat lah. Tak ada sifat. Apa beza dengan Jahmiyah? Apa beza dengan Mu'attilah yang menafikan sifat bagi Allah? Allah tidak itu, tidak ini, tidak itu. Mu'attilah. Maka dia pun takwil. Takwil. Kita terima ayat ni tapi kita takwil. Apa maknanya? Maknanya korang tak terima. Itu maknanya. Sebab tu kena takwil. Dan kita pun bukan bodoh-bodoh. Takwil tak boleh. Takwil dengan dalil. Jika ada dalil yang mentakwilkan itu, yes, kita ikut dalil. Maka sahabat menakwilkannya, sahabat sebut, itu sahabat sebut. Yang mana sahabat tak sebut, jangan sebut. Itu. Tiba-tiba main datang pula, mazhabul salaf aslam, mazhab khalaf aslam wa ahkam. Nanti dulu. Mazhab salaf aslam, selamat. Mazhab khalaf aslam wa ahkam. Mazhab khalaf selamat, aslam wa ahkam dan bijaksana. No. Kau pula yang lebih bijaksana daripada salaf? Mana boleh? Tak boleh. Macam mana orang awal tak boleh faham macam hang faham? Tiba-tiba kau lebih pandai? Lebih ahkam? No. Salaf itulah aslam wa ahkam. Salaf itulah lebih selamat, lebih cerdik. Kenapa cerdiknya? Kita tak ada isu. Allah dengan sifat-sifatnya maha sempurna, Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan tak sama dengan makhluk, tak cerdik namanya. Tiba-tiba yang gitu, Allah begini ni, tapi tak boleh kata nanti Allah bersifat dengan sifat makhluk. Itu yang tak cerdik namanya. Maksudnya tak faham-faham dia, tak ahkam. Tidak ahkam dia. Tiba-tiba nak mendakwa pula dia lebih selamat dan lebih ahkam. No. Salaf lebih aslam dan lebih ahkam. Imam Ibn Al-Qayyim tulis kitab Ijtima' Juyush Al-Islamiyah, himpunan tentera Islam lawan puak-puak Jahmiyah wal Mu'attilah. Dengan dia menghimpunkan kalam ulama salaf daripada sahabat nabinya sampai kurun pertama, ulama kurun kedua, ulama kurun ketiga, ulama kurun keempat, ulama kurun kelima yang mengatakan akidah salaf. Tiba-tiba Asy'ariyah majoriti. Aku tak boleh brain. Macam mana Asy'ariyah majoriti? Macam mana boleh capai majoriti sedangkan kurun pertama, kurun kedua tidak majoriti? Bahkan ditulis lagi tentang akidah Asy'ariyah di awal, ditulis oleh ulama-ulama tarikh, bahwasanya puak-puak Asy'ariyah tak lebih 10 orang dah tak berani menzahirkan kalam mereka di zaman awal. Mana majoritinya? Mana majoriti?
Akidah Malik ibn Anas, akidah Abu Hanifah, akidah Ahmad ibn Hanbal, akidah Syafi'i. Dah cukup majoriti dah tu. Dah cukup majoriti dah. Tiba-tiba engkau dakwa Asy'ariyah wal Maturidiyah yang kurun keempat majoriti. Okey, majoriti sebab banyak ulama yang kemudian berakidah Asy'ariyah. Itu tidak apa kata, itu bukan jawapan. Banyaknya orang kemudian, itu tidak namanya jamaah majoriti. Jamaah itu kebenaran. Wa in kunta wahdak. Jamaah itu kebenaran walau engkau seorang. Bukan majoriti. Asy'ariyah majoriti berikutnya. Asy'ariyah majoriti. Kita tanya semua orang Malaysia ni. Mana semua rakyat Malaysia ni? Apa akidah apa? Asy'ariyah pun kadang-kadang dia tak pernah dengar. Apa? Asy'ariyah apa? Dia pun tak pernah dengar apa dia Asy'ariyah Maturidiyah. Sejak akhir-akhir ni sajalah orang bodoh. Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kita ni akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Apa dia? Tak tahu. Dia pun tak tahu tak? Dikira akidah Asy'ariyah ke Maturidiyah? Macam mana kau kata majoriti, sedangkan kalau tanya individu, rakyat kita pun tak boleh faham apa benda Asy'ariyah Maturidiyah, apa benda ni? Macam mazhab Syafi'i dah. Hangpa mazhab apa? Kan? Misalnya kita mazhab Syafi'i. Macam mana? Apa makna mazhab Syafi'i? Boleh terangkan kat aku tak? Entahlah, Jabatan Agama kan? Itu jawapan dia. Bermakna apa? Bermakna engkau tidak bermazhab Syafi'i lah, kan? Sebab mana boleh kita nisbahkan kalam pada orang yang tak tahu apa? Nisbahkan kalam orang tak tahu apa? Kau jangan tanya akulah. Lepas tu akidah Asy'ariyah. Kita pula yang bagi akidah tu kat dia. Kau akidah apa? Tak tahu. Kau Asy'ariyah. Engkau tak tahu. Aku bagi Maturidiyah. You know. Tak kan? Macam mana nak kata majoriti? Ustaz pun tak faham akidah Asy'ariyah. Ustaz yang mengajar kat masjid pun tak faham akidah Asy'ariyah. Exam tauliah pun duk mengulang akidah Asy'ariyah, duk mengulang sebab gagal. Tiba-tiba majoriti. Bukanlah nak kata, tapi nak bagi tahu majoriti tu apa makna dia. Kan? Bukannya kita reka, aku ambil tauliah. Aku tahulah. Kita ambil tauliah Perak. Ada exam betul akidah. Dah tentulah semua negeri examnya adalah akidah sifat 20. Punya banyak dia gagal. Kena ngulang. Kalau Perak tu 6 subjek, tak lulus satu, tak boleh interview. Dia kena repeat tahun depan. Kena repeat tahun depan. Macam exam SPM, I'dadi, Sanawi tu. Kena repeat tahun depan paper yang gagal tu. Tahun depan gagal lagi, tahun lagi satu repeat. Tahun ketiga baru lulus. Itu pun kena buat seminar tu. Seminar cara menjawab exam tauliah. Lepas dah lulus baru interview. Bila interview baru dapat tauliah. Samalah negeri mana pun. Jaiz ke apa ke, akidah Asy'ariyah lah. Sifat 20. Kalau tak lulus, tak boleh interview lah ni. Tak boleh interview. Kena jawab bagi lulus dulu. Alhamdulillah nak beritahu, I lulus. Balik kepada majoriti tak majoriti. Macam mana kita dakwa Asy'ariyah itu majoriti, sedangkan siapa dia majoriti tu? Tak tahu pun siapa majoriti. Dan kalau kita tengok ahad macam kurun pertama, kurun ketiga, tak ada Asy'ariyah majoriti. Tak ada. Bila tak ada, berikut-berikutnya baru ada majoriti, tak dikira. Ada seorang ustaz daripada mana tak, Terengganu ke mana kata, yang kata jamaah tu kan,
Dia ngulas hadis jemaah tu 73, kulluhum finnar illa wahida ma'ana alihi wal sebagai jamaah. Jamaah tu daripada dulu majoriti sampai ke hari ni majoriti Asy'ariyah. Pandai-pandai jawab macam tu. Jawab exam tauliah dulu. Siapa yang kata? Siapa kata? So tak ada majoriti di awal. Kurun pertama, kedua, ketiga, jangan harap nak jumpa majoriti Asy'ariyah. No. Imam Ahmad sebab pemerintah akidah Mu'tazilah. Khalifah akidah Mu'tazilah. Sebab terpengaruh dengan ulama-ulama. Maka bila ulama bergabung dengan pemerintah, maka dia jadi kuat lah. Maka dia pergi tangkap semua ulama-ulama yang tak bersetuju dengan Al-Quran itu makhluk. Maka antaranya Imam Ahmad lah, ada dibunuh lagi. Imam Ahmad dipenjara 22 bulan. Sampai 3 generasi khalifah, lepas tu baru dilepaskan. Dia kena tangkap Imam Ahmad. Imam Ahmad nak banding dengan majoriti pada waktu itu, adakah boleh kita kata majoriti Mu'tazilah waktu tu? Maka pemerintah ikut ulama dia lah. Maka ulama-ulama pula Ibn Jauzi sebut dan talbisul iblis. Antara talbisul iblis adalah ulama-ulama fuqaha yang masuk kepada pemerintah. Masuk pemerintah tak salah, tapi yang mana masuk pemerintah kemudian ada kepentingan, kemudian tak menegur pemerintah, bahkan menyokong lagi pemerintah dengan benda yang salah. Sampailah kemudian sampai zaman Ibn Taymiyah rahimahullah, apa ulama dia kata? Pancung kepalanya. Semua darah-darah kepala dia tu darahnya atas kami. Amboi. Kepala dia darah kami tanggung. Itu ulama zaman penggal kepala Ibn Taymiyah tu. So nak kata majoriti, mana majoriti? Kalau dah awal pun tak ada majoriti, macam mana ada berikutnya majoriti? Walau lepas daripada itu majoriti alal Asy'ariyah wal Maturidiyah pun tidak melambangkan majoriti, kerana di awalnya tidak begitu. Di awalnya tak begitu. Dan kalau kita tengok pun banyak kalangan para ulama kata tidak Asy'ariyah pun, kan? Yang dia bagi nama-nama Asy'ariyah tu semua kita tak kenal pun. Siapa dia ni? Saat itulah mendakwa majoriti, konon-konon, tapi dia pergi bubuh nama ulama yang mazhab bukan mazhab Asy'ariyah. Lepas tu dia kata majoriti. Banyak cantik. So ni Imam Humaidi 220 Hijrah. Al-Quran kalamullah, sami'tu Sufyan yaqul wal Quranu kalamullah wa man qala makhluqun fa huwa mubtadi'. Siapa kata dia makhluk, maka dia mubtadi' ahli bid'ah. Kami tak pernah lam nasma ahadan yaqulu hadha, kata Al-Humaidi apa? Humaidi kata aku tak pernah dengar seorang pun cakap macam ni. Apa maknanya? Maka maknanya majoriti ala aqidah salaf. Itu aqidah salafus salih, aqidah sahabat Nabi dan sebagainya. Maka i'tiqad ahli sunnah begitu. Kalam Allah itu adalah sifatun min sifatihi, sifat daripada sifat-sifatnya. Wa sifatu ghairu makhluqah, sifat Allah bukan makhluk. Wa annal Qur'an min kalamillah fa huwa sifatun min sifatihi wa hadha yashmalul huruf wal ma'ani, dan ini meliputi huruf-huruf dan makna. Wa annahu munazzal min Allah jalla wa ala, nazala bihi Jibril alaihi salam ala Rasulillah, diturunkan dengannya Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, minhu bada', daripadanya bermula, wa ilaihi ya'ud, dan kepada Allah akan kembali. Wa hadzal Qur'anul azim sawa'an kana maktuban aw mahfuzan aw maqru'an, dan Quran al-azim ini sama ada yang ditulis ataupun yang dimahfuzan, dihafaz, yang dibaca, yang didengar, di azan, di telinga-telinga, dan suara orang yang membacanya, wa huwa makhluk. Memanglah makhluk. Wal kalamul matlu, ada pun yang dibaca itu kalam al-bari, ada pun dibaca itu kalam Allah.
al-midadul ladzi kutiba bihi, dan dakwat yang digunakan untuk menulis itu, dan kertas yang ditulis dan dibuat buku itu, dua-duanya itu makhluk, ya. Tapi a'ni al-waraq wal midad wa amal maktubu, adapun yang ditulis itu kalam Allah. Yang ditulis itu kalam Allah. Ghairu makhluk, tidak makhluk. Dan banyak ayat Quran yang telah pun kita baca sebelum ini. Surah Al-Baqarah 75, Surah Taubah ayat 6, Surah Al-Fatih ayat 15, Al-Ankabut 45, Al-An'am 92, Surah Al-Hashr ayat 21, Surah Al-Ankabut ayat 42, Al-Baqarah 23, banyak lagi ayat. Semuanya mengatakan kalam Allah. Dalam hadis Nabi pun telah pun kita lalu, ma min nabiyyin minal anbiya illa u'tiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar wa innama kana alladhi utitu wahyan awhahu Allahu ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Ini wahyukan itu kepada mereka itu, maka itu semua adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Dan dia macam kita sebut juga, mazhab-mazhab yang sesat dalam bab ini daripada Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyatin, Kullabiyah atau ghairihim mimman laffahum wa qala bimaqalatihim, dan mereka itu menyebutkan kalam-kalam yang bercanggah dengan kalam-kalam salaf. Banyak dah kita sebutkan. So Al-Quran secara umumnya ahli sunnah beriktikad adalah kalam Allah dengan huruf dan dengan saut. Nanti tak apa, nanti kalau habis kita ni, kita buka lagi kita akidah ulama-ulama awal lagi, maka lebih jelas dan sebagainya. Hatta mungkin nanti akan kita buat satu kelas khas tentang kalam para salaf, perkataan hakikat tu. Alal haqiqah. Secara hakikat, secara siapa yang cakap demikian. Yang puak-puak tu tak mau terima tu, alal haqiqah, dan dia kata itu semua majaz, dan tidak ada, dia kata salaf menyatakan demikian, tapi tak bawa seorang pun kalam. Nanti kita akan bawa kalam one by one, ulama-ulama ahli sunnah yang secara jelas mengisyaratkan sifat-sifat ini alal haqiqah, bukan majaz, tapi dia secara hakikatnya. Wallahu a'lam. Ada apa nak tanya? Aha. Kalau secara tak mengaji ataupun asbab kita terbayang tu menjadi dosa besar tu, dalam hukum tu secara tak mengaji. Apabila kita lalu ayat ni, yang jadi kepada puak-puak ni, dia bahagikan sifat Allah tu. Dia kata, bila kita kata tentang mendengar melihat, dia kata apa? Mendengar melihat tak apa, sebab mendengar melihat itu adalah suatu sifat yang kita tak terbayang. Mendengar melihat tak terbayang. Tapi kalau dia sifat khabariyah, sifat Allah cerita tentang dirinya, maka itu yang ayat-ayat yang berkaitan tentang sifat itu, nanti dia datang bayangan tu. Sedangkan bila kita sebut melihat, mendengar, dia kata tak terbayang. Bila sebut tentang anggota, terbayang. Okey, kenapa jadi macam tu? Sebab asasnya otak engkau telah dikacau. Itu asal. Otak telah dikacau dulu. Yang pertama, ahli sunnah yang perlu datang adalah isbat dulu. Maksud isbat, Allah kata, ya betul, Allah kata dalam Quran, isbat dulu. Berikutnya baru tanzih, baru menyucikan Allah daripada penyerupaan dengan makhluk. Mula-mula yang datang kena isbat dulu. Kenapa kena isbat? Allah kata dalam Quran, so kena yakinlah, dan kena ya betul lah, sebab Allah sebut dalam Quran. Pokok nida, dia bukan datang isbat dulu, dia datang tashbih dulu.
Dia datang dalam otaknya, samakan dulu. Dan baru berikutnya, sucikan. Dia punya komputer, dia kena programkan balik. Dia kena programkan balik. Supaya yang pertama sekali itu, mesti isbat dulu. Yang berikutnya, baru tanzih. Bukan tanzih dulu, baru nak isbat. Tak boleh. Kalau dia tanzih dulu, dia bersihkan dulu, Allah yadullah tangan. No. Nanti sama. Nanti sama. So bila nanti sama, then kaedah kedua baru nak menyucikan. Memang tak keluar lah. Baru nak cuci daripada jangan sama dengan makhluk. So bila baru nak cuci, benda yang dah dia pertama program dia tu sama. Itu program dia dulu. Samakan dengan makhluk dulu. Tu dia. Mesti samakan dulu. Lepas tu baru nak nyuci kan. No, tak boleh jalan. Tangan. Tak boleh. Suci kan. Kuasa. Engkau nak sucikan daripada penyerupaan dengan makhluk, engkau masuk dalam penyerupaan yang baru. Kan? Tak boleh. Ini pula. Tak. Dia akan sama juga. Dia tak boleh nak bersihkan sebab pertama sekali mesti sama. Macam mana nak tak boleh sama? Kalau pertama sekali kau tak datang dengan isbat dulu. Ahli sunnah isbat dulu tangan. Berikutnya tak sama dengan makhluk. Selesai. Ada yang tak selesai? Selesai dah. Tak boleh, nanti sama. Dia sama juga. Sini. Sama lagi. Keluar lagi. Sama lagi. Artinya nak sama. Tak boleh keluar macam mana? Sebab kita orang manusia. Apa yang ada dalam otak kita ni semuanya terbayang. Apa yang kita boleh nampak dan bayang. Tak boleh otak kita ni cakap benda yang tak pernah kita nampak. Tak boleh. Tinggalkan. Jangan layan, kata orang. Jangan layan. Ya, Allah bersifat dengan demikian, tak sama dengan makhluk, selesai. Tak sama. Apa yang terlintas tak sama. Tak sama. Dan apa yang terlintas tu memang hak benda yang pernah kita nampak dan pernah kita bayang. Dan manusia tidak akan boleh membayangkan benda yang dia tak pernah nampak. Mesti yang datang dalam otaknya benda yang pernah dia nampak. Maka bila begitu keadaannya, apa saja ayat Quran yang cakap tentang Allah memang samalah. Sebab Allah nak bagi tahu tentang diri dia. Allah nak bagi tahu tentang diri dia. Macam mana Allah nak bagi tahu tentang dirinya? Macam mana? Mestilah dengan bahasa yang faham. Mesti bahasa yang makhluk faham. Kalau dah, Allah tak boleh nak bagi tahu dia tu siapa. Maka bila Allah kena bagi tahu kepada makhluk yang dia cipta, yang namanya orang, hamba-hambanya ini, maka Allah menggunakan nama yang sama supaya dia faham. Bila dia faham, baru dia kenal. Bila dia kenal, dan barulah hamba-hambanya tahu Tuhannya itu siapa. Timbul masalah, ada ustaz panas 2-3 hari. Tuhan yang tiada. Tuhan yang tiada. Kan? Puak-puak ni menyembah Tuhan yang tiada. Kenapa datang perkataan tu? Kerana banyak sangat penafian. Banyak sangat nafi. Kan? Mana datangnya benda itu kalau tak datang daripada perkataan puak-puak tu? Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak dalam alam, tidak luar alam. Habis apa dia?
Apa dia? Okey, tak atas tak bawah, tak kanan tak depan belakang. Oh, dalam alam pun tak, luar alam pun tak. Apa maknanya? Bila kita mengaji akidah Asy'ariyah, ilmu kalam, alam itu apa? Alam tu makhluk tak? Alam makhluk. Maka Allah tidak dalam makhluk, betul lah. Dan Allah tidak luar makhluk. Mana? So Allah tu apa? Dia akan datang dengan dua bentuk, dengan dua jawapan saja. Satu, engkau nak kata Allah tak ada. Yang kedua, engkau nak kata Allah itu alam. Atau Allah itu hak yang nak dimaksudkan alam tu. Maksudnya tidak dalam alam, tidak luar alam. Dia tu alam. Tak kira lah dengan apa hujang kau. Kita bukan nak bincang apa hujang kau. Kita nak bincang kita faham. So, raddul fi'il. Kita punya reaksi daripada perkataan itu bermakna apa? Nanti kita baca kalam ulama salaf tentang benda ni. Kau kata tak depan, kau tak belakang, tak kanan, kata, abang, kau sembah Tuhan yang macam tak ada. Itu makna dia. Bukan kita kata dia tak percaya Tuhan. Mana ada orang kata dia tak ada Tuhan? Mana? Siapa di kalangan kita yang kata orang tak ada Tuhan? Ada? Tak. Punyalah dia pemarah kita nak mengajar Tauhid 3 tak? Rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Punya marah. Ini pembahagian Ibn Taymiyah. Penat. Buku Ibn Taymiyah kita tak baca. Buku Ibn Taymiyah pun kita tak baca. Tidak, ini pembahagian ini dibuat oleh Ibn Taymiyah. Pembahagian bidah. Itu kalau kita mengaji akidah Asy'ariyah, tidakkah ada pembahagian juga? Ghaibiyat, sam'iyat, aqliyat, ilahiyat. Ilahiyat itu aqliyat. Berikutnya nubuwat. Berikutnya sam'iyat. Tak pembahagian tu. Untuk apa tujuan pembahagian? Nak bagi faham tak? Maka dalam perbahasan akidah ni, pertama kita nak bahas ilahiyat. Maksudnya tentang Tuhan. Tapi Tuhan dia tu tentang akliyat. Akliyat maksudnya benda yang akal boleh terima. Benda yang akal tak boleh terima, no, tak boleh tentang Tuhan, tak boleh. Akliyat. Berikutnya nubuat. Maksudnya benda yang kita nak bahas dalam akidah ni tentang kenabian. Berikutnya sam'iyat. Apa dia sam'iyat? Sam'iyat adalah benda yang kita nak bahas dalam akidah ni adalah benda-benda hari kiamat, tanda-tanda kiamat, tanda besar, tanda kecil, azab kubur, tak ada azab kubur kan, itu sam'iyat. Tak pembahagian tu. Untuk tujuan apa pembahagian? Untuk kita faham apa dia yang kita nak belajar dalam akidah ni. Kita mengaji usul fiqh. Usul fiqh tu apa? Usul fiqh tu dia akan membahaskan tentang adillatul ahkam, dalil-dalil hukum. Lepas tu dia akan membahaskan mabahisul ahkam, tentang hukum tu sendiri. Wajib, sunat, makruh, bla 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 bla. Yang berikutnya, ilmu usul fiqh nak membahaskan tentang cara istinbat hukum. Macam mana cara ulama istinbat hukum? Dan yang keempat, ilmu usul fiqh nak cakap tentang keadaan orang yang istinbat hukum, mujtahid. Itulah ilmu usul fiqh. Ilmu bahasa zaman Nabi, mana ada Nabi ajar bahasa itu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Tak ada. Nabi tak ajar al-kalamul lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun kan. Kalam itu adalah benda yang disusun yang meliputi isim, kata nama, kata kerja dan huruf. Maksudnya kalau kalam itu tak ada kata kerja, kata nama tak ada, huruf tak ada, itu bukan kalam namanya. Itu bukan kalam. Apa ni? Fi apa? Kita terjemah dalam tak? Dan sebenarnya tak ada makna. Fi tak ada makna. An, huruf jar. Huruf jar tak ada makna melainkan datang dengan ayat. Kan? Kenapa ulama bahagi? Nak senang faham lah. Rububiyah, asma wa sifat semua nak senang faham lah. Akidah ni kita cakap siapa? Kita Tuhan lah.
Rabb dia yang mencipta, mentadbir dan bagi rezeki. Uluhiyahnya yang nak kita sembah tu Allah tu lah. Yang kita kata dia mencipta, mentadbir tu dia lah yang kita kena sembah. Lepas tu asma' wa sifat. Yang kita duk ngaji asma' wa sifat je, sifat 20. Allah wujud qidam baqa sampai tua sifat 20. Sifat je kita mengaji. Sifat itu pun tak faham. Sifat pun tak faham. Kawan ni muka dia putih, tak faham-faham. Sampai ketua ajar muka kawan ni putih. Muka kawan ni hitam, tak faham-faham dia. Jangan kata muka dia hitam, nanti kau samakan muka dia dengan muka aku. Apa masalah kau? Sampai ke sudah tak? Maka kita ngaji rububiyah, uluhiyah. Rububiyah tu apa? Kita kata apa? Kita kata orang kafir pun percaya adanya Allah tak? Wa in sa'altahum, kalau kau tanya dia siapa ciptakan langit bumi, siapa turunkan hujan dan sebagainya, la yaqulunna Allah, mereka akan kata Allah. Itu ni Wahabi dok kata ni. Akidah rububiyah maknanya semua orang beriman bahawasanya Tuhan ada. Dan tidak ada dakwah Nabi tu nak bagi tahu, marilah kita percaya Tuhan ada. Nabi bukan nak bagi tahu Tuhan ada, sebab mereka dah tahu dah Tuhan ada. Nabi nak bagi tahu dah memang Tuhan ada, maka sembahlah Tuhan yang ada tu. Bukan? Tiba-tiba ada ustaz cakap, ni pok-poknya ni macam tak bertuhan. Tak bertuhan. Maksud tak bertuhan itu macam korang kata tu lah. Tak depan, tak belakang, tak atas, tak bawah, tak kanan, tak kiri, tak dalam alam, tak luar alam. Tak ada lah. Memang Tuhan yang tak ada. Bukan nak ngata secara jazam, tetapi jadalan. Secara debatenya. Jadalan. Bukan jazman. Bukan secara jazam. Maka Asy'ariyah ni Allah lah. Dia ahlul qiblah. Dia orang Islam. Allah. Tinggal lagi perbahasan kita yang berbeza ni, antaranya sifat lah. Maka kalau dah kurang gini gunung-gunung dah, Allah tak turun. Kalau Allah turun maksudnya kalau dia turun ke langit dunia setiap malam. Habis itu kalau setiap malam kat Malaysia malam, lepas Malaysia sepertiga, nanti negeri ni pula sepertiga, lepas tu negeri tu pula sepertiga. Habis tu Allah memang tak ada kat atas, memang ada kat bawah je lah. Mana datang benda tu? Kelaziman itu sebab otak kita makhluk. Otak makhluk macam mana nak fikir tentang yang Allah tu, kan? Sebab kita tak boleh pun fikir. Itu kelaziman makhluk. Apabila turun, maka apabila dia mengambil tempat, maka dia bila pindah, maka dia mengosongkan tempat ini, maka dia pergi tempat baru. Itu kelaziman makhluk. Adapun Allah bila kata tentang dirinya, Allah bukan makhluk. Tapi kenapa kita terbelenggu dengan perkataan tempat? Kenapa terbelenggu dengan arah? Kenapa terbelenggu dengan jihah lah? Kenapa terbelenggu dengan had tak ada had? Kenapa terbelenggu dengan jisim tak jirimnya? Sebab kita makhluk. Sebab ayat-ayat itulah yang makhluk faham. Maka bila kata Allah wa huwas samiul basir, Allah nak bagi, poin utamanya adalah Allah nak bagi hamba-hambanya faham kenal dia tu siapa. Maka Allah kata dia maha mendengar dan maha melihat. Dan Allah kata, oi iblis, kenapa kamu tak nak sujud kepada hak ni yang aku ciptakan dengan dua tangan aku? Faham dah lah. Mana Allah nak bagi tahu dia ada sifat dengan dua tangan. Apa maknanya sifat dua tangan tu? Nak bagi tahu kesempurnaan Allah lah. Itu pun tak faham. Kesempurnaan lah. Kalau dekat dengan aku cipta dengan sebelah tangan, apa maknanya? Aib. Itu keaiban. Bila Allah kata dia bercakap-cakap, maka kalau kita kata Allah tak bercakap, itu keaiban. Bila kita kata Allah tidak turun, Allah tak bercakap, Allah tidak itu, Allah tidak ini, adakah itu kesempurnaan ke keaiban? Aib. Maka mazhab salaf aslam wa ahkam, lebih selamat dan lebih cerdik. Dan bukti yang berikutnya tak berapa cerdik dan tak berapa selamat. Sampai ke sudah tak faham-faham. Itulah dia bukti dah. Itulah buktinya.
Buktinya sampai sudah tak faham-faham tentang sifat Allah. Dan dia tak boleh keluar daripada Allah tak sama dengan makhluk. Dia tak faham-faham. Allah tak sama dengan makhluk. Tak faham ke? Semua kita setuju ayat ni. Allah tak sama dengan makhluk. Maka aku pun tak kata Allah dengan makhluk sama. Engkau pun tak kata Allah dengan makhluk sama. So, apa? Tak samalah. So, siapa yang kata sama? Tak ada lah. Tak ada orang yang kata sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.